tamadun. Mengikut Kamus Dewan Bahasa, perkataan tamadun membawa erti kemajuan, kebudayaan dan peradaban. Perkataan tamadun juga sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan sesebuah komuniti atau masyarakat melalui aspek kebendaan. Bagi masyarakat barat, sesuatu bangsa atau negeri yang memiliki pencapaian yang cemerlang atau maju dari aspek sains dan teknologi adalah masyarakat yang bertamadun. Perkataan tamadun dari sudut etimologi berasal daripada perkataan madana dalam bahasa Arab. Ianya merujuk kepada perbuatan sesuatu masyarakat yang membuka bandar atau penempatan secara tetap serta perbuatan yang memperhalusi budi pekerti. Oleh itu, secara tepatnya, tamadun bukan sahaja membawa maksud pencapaian dalam sains dan teknologi semata-mata, tetapi ianya merangkumi aspek kebendaan, kebudayaan, kerohanian dan moral sesuatu kaum atau bangsa. Tamadun Cina yang telah lama bertapak mula berinteraksi dengan tamadun luar apabila orang-orang Cina mula berhijrah ke tempat luar. Sistem politik yang berwibawa, kuat dan stabil telah menggalakkan penghijrahan orang Cina keluar samada untuk melakukan aktiviti ekonomi ataupun mencari penempatan baru. Penggabungan etnik-etnik Cina yang kemudiannya dikenali sebagai orang Han atau Cina telah membentuk tamadun yang besar dan berpengaruh. Interaksi tamadun Cina dengan tamadun luar boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu interaksi budaya Cina dengan kawasan bulatan budaya dan juga interaksi budaya Cina dengan kawasan luar lingkaran bulatan budaya. Hubungan Malaysia dengan China dipercayai telah bermula sebelum kegemilangan kerajaan Parameswara Melaka. Tetapi, hubungan ini bertambah baik apabila Laksamana Ho Chi Minh yang dihantar Maharaja China untuk berdagang dengan kerajaan Melaka diterima baik oleh Sultan Melaka. Asalnya, hubungan perdagangan ini telah bertukar kepada hubungan perkahwinan apabila Puteri Hang Lipo berkahwin dengan Sultan Melaka. Tamadun Cina dipercayai bermula kira-kira pada milenium ke-6 sebelum Masihi dan merupakan salah satu tamadun yang tertua di muka bumi selain daripada tamadun Mesir, tamadun Mesopotamia atau tamadun Sumeria. Sifat keterbukaannya dalam berinteraksi dengan tamadun-tamadun lain, integratif dan dinamik menyebabkannya menjadi lebih mampan walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain. Walaupun mengalami perubahan-perubahan dalam proses pengembangan yang panjang, namun identitinya dikekalkan sebagai satu tamadun kesinambungan dan kekal pada keseluruhannya. Walau bagaimanapun, berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologi antara kebudayaan neolitik di Yangshuo di Provinsi Shanxi menunjukkan kebudayaan Yangshuo telah wujud pada milenium ke-5. Tapak tradisi kebudayaan Yangshuo ini dijumpai di teres-teres berhampiran cawangan-cawangan Sungai Wei dan Huanghe. Kerana kawasan ini mempunyai tanah yang subur, lembap dan mudah untuk dikerjakan sebagai kawasan pertanian dan penempatan. Kegiatan awal bangsa Yangshuo ialah pertanian, peternakan dan mengukir tembikar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Kami telah diberikan tugas untuk memberi ulasan dokumentari berkaitan dengan pengajian ketamadunan. Kami bersependapat untuk memberi ulasan tentang kota larangan tamadun Cina. Sebelum kita memulakan ulasan dokumentari ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang. Pertama ialah saya, Aisyah Aryana. Kedua ialah Abira. Ketiga ialah Farah Daniel. Keempat ialah Malik Singh. Dan akhir sekali ialah Nur Azrin Arisha. Tanpa meninggalkan masa, saya ingin menjemput Malik Singh untuk memberikan ulasan berkaitan dengan sejarah kota larangan tamadun Cina. Terima kasih Aisyah Arena. Untuk sejarah pembinaan kota larangan, ia merupakan istana diraja yang pernah menjadi kediaman bagi Maharaja-Maharaja Cina di zaman dua dinasti terakhir, iaitu dinasti Ming dan dinasti Qing. Kompleks ini meliputi keluasan sebesar 720,000 meter persegi dan ia diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia pada tahun 1987. Kota larangan disenarai oleh UNESCO
sebagai tapak bersejarah yang mempunyai koleksi struktur kayu purba yang paling banyak di dunia. Pembinaan kota larangan di Beijing, China dimulakan pada tahun keempat pemerintahan Maharaja Ming dan disiapkan pada tahun 1420M. Pada tengah milenium berikutnya, kota larangan menyaksikan pertambalan seramai 14 orang Maharaja Ming dan 10 orang Maharaja Qing. Kota larangan dibina sebagai replika bagi Istana Ungu di Kayangan, lantaran Maharaja Cina dianggap sebagai anak Tuhan. Banyak batu besar dilumbung dan diangkut ke tapak kota larangan untuk tujuan pembinaannya. Batu yang paling berat dianggarkan mencecah 200 tan dan dipercayai berat sebenarnya adalah 330 tan sebelum bongkarnya pecah. Sejarawan mendapati bahawa bongkar-bongkar besar ini diambil dari sebuah kuari yang terletak sejauh 70 km dari kota larangan. Memandangkan masyarakat Cina telah pun menggunakan teknologi roda sejak 1500 SM, maka sejarawan berpendapat bahawa dengan kaedah itulah kesemua batu besar ini diangkut. Namun pada tahun lalu, sebuah dokumen yang berusia 500 tahun selesai diterjemahkan dan ia mendedahkan bagaimana batu-batu gergasi yang digunakan untuk membina kota larangan ini digelongsorkan sejauh batu-batu di atas kereta luncur salji yang dibina khas dan ia ditarik oleh sekumpulan lelaki selama 28 hari di atas laluan berais yang basah dan licin. Pekerja-pekerja yang bertugas mengangkut batu-batu ini turut menggali perigi di setiap 500 meter bagi mendapatkan air untuk dituang di atas ais tempat laluan batu-batu ini supaya permukaannya kekal licin sekaligus memudahkan kerja-kerja penggelosaran. Akses menjadi lebih ketat di istana dalam lantaran ia dalam bahagian terdalam di kota larangan, manakala istana luar pula berfungsi sebagai tempat berlangsungnya upacara dan ia boleh diakses oleh pegawai-pegawai kerajaan dan kehormat-hormat dari luar negara. Tambahan lagi, kaum lelaki yang dibenarkan memasuki istana dalam hanyalah sida-sida. Hal ini bertujuan untuk memastikan keturunan zuriat Maharaja. Kota larangan mempunyai 800 buah bangunan dan dipercayai mengandungi kira-kira 9,000 buah bilik. Pada hakikatnya, sebanyak 8,700 buah. Namun, kesemua bilik dalam bangunan ini tidak dapat diakses oleh rakyat awam Cina memandangkan ia adalah kediaman Maharaja dan keluarga diraja. Kota larangan merupakan pusat pentadbiran di China dan ia dipenuhi dengan kemewahan dan kesenangan. Sebagai contoh, dipercayai bahawa hidangan buat Maharani Balu Cixi kebiasaannya terdiri daripada sebanyak 808 jenis juada, jumlah yang boleh mengisi perut ribuan rakyatnya yang miskin. Dalam pada besarnya kuasa yang dipegang oleh Maharaja dan megahnya kemewahan yang memenuhi setiap rinci kehidupannya, menjalani hidup di dalam kota larangan saling tidak tumpah seperti hidup di dalam sangkar yang bersepuk emas. Hal ini kerana Maharaja tidak bebas untuk keluar dari tembok kota larangan. Langkah-langkah keselamatan yang ketat lazim diambil apabila Maharaja mahu berangkat keluar kota larangan. Antaranya seperti Maharaja akan diangkut menaiki tandu sambil diiringi oleh pasukan pengawal. Jalan yang bakal dilalui pula terlebih dahulu ditinjau keadaannya. Tambah mengagumkan, catatan Hawkes tentang kunjungannya ke kota larangan pada tahun 1795 diabadikan di dalam jurnalnya. Memandangkan Hawkes melawat kota larangan pada zaman kemuncaknya, maka beliau sempat menyaksikan kekayaan dan kemegahan yang dimiliki oleh empayar berkenaan, di mana kesemuanya itu diperincikan dalam jurnalnya itu. Menariknya, orang barat terkawal yang dibenarkan memasuki kota larangan adalah seorang mubalik Jesuit dari Itali, iaitu Matteo Ricci. Walaupun misi Ricci di China adalah untuk menyebarkan agama Kristian, kemasukannya ke dalam kota larangan pada tahun 1601 bukanlah disebabkan oleh agama yang dianutnya, akan tetapi disebabkan oleh pengetahuan saintifiknya yang mendalam. Orang barat lain yang berpeluang memasuki kota larangan adalah Andreas Everdes van Bram Hawkes, seorang warga Amerika yang kali ini berlaku di zaman dinasti Qing.
Hotgiz juga menitipkan kepada para pembacanya kisah-kisah luar biasanya tentang kehidupan di dalam kota larangan. Misalnya, beliau menulis bahawa beliau pernah dihidangkan dengan daging telah dijamah oleh Maharaja. Menurutnya, hal ini merupakan suatu kemuliaan besar yang diberikan oleh Maharaja. Itu sahaja untuk sejarah kota larangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mandipsi untuk penjelasan yang sangat jelas. Saya Nur Azra Alisha binti Muhammad Zaidi akan menghuraikan tentang ideologi pembinaan kota larangan. Kota larangan Beijing terletak di pusat bandaraya Beijing, dibina atas titah pemerintah Maharaja Zuti, Maharaja zaman dinasti Ming pada tahun 1406. Pembinaan kota ini mengambil masa 14 tahun. 24 orang Maharaja zaman dinasti Ming dan Qing pernah bersemayam dan menguruskan hal ehwal pentadbiran negara di sana. Sehinggalah dinasti Qing digulingkan pada tahun 1911. Terdapat 9,999.5 buah dewan dan rumah di kota larangan Beijing. Menurut kepercayaan golongan Maharaja, Maharaja merupakan putera Maharaja di langit yang menentukan segala sesuatu di dunia. Istana diraja di langit mempunyai 10,000 buah dewan dan rumah. Istana diraja di dunia tidak boleh melampaui bilangan itu. Maka, jumlah dewan dan rumah di kota larangan Beijing ditetapkan sebanyak 9,999.5 buah. Ada perbandingan menarik tentang jumlah ini bagi menunjukkan betapa besarnya kompleks bangunan kota larangan ini. Seandainya seorang bayi yang baru dilahirkan tidur semalam sahaja di dewan atau rumah di kota larangan Beijing ini, dia akan berusia 27 tahun apabila berjaya tidur di semua dewan dan rumah ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan batu putih untuk membina lantai Dewan Taihe. Yang setinggi 8 meter bukan sahaja membuatkan dewan itu kelihatan lebih megah, tetapi juga untuk menghalang lembapan tanah. Terdapat banyak kepala naga pahatan daripada batu putih berkualiti yang cantik yang dibahagikan dengan rapi pada dinding 3 lapis dasar Dewan Taihe. Kepala naga tersebut bukanlah hiasan semata-mata, tetapi juga untuk memudahkan penyaluran air. Apabila hujan lebat, lebih 1,000 buah kepala naga tersebut akan menyalurkan air keluar sekaligus mewujudkan pemandangan yang sangat mengagumkan. Dalam kota larangan ini, terdapat 4 baris bangunan yang jika dipandang dari luar memang benar-benar seperti rumah, tetapi di dalamnya penuh dengan ketulan batu sahaja. Bangunan ini adalah kemudahan yang direka oleh arkitek pada masa itu untuk menghalang kebakaran. Di belakang Dewan Pauhe pula, terdapat sebuah batu besar berbentuk segi 4 panjang yang beratnya 300 tan dan diletakkan condong di tengah-tengah tangga. Cara terbaik untuk menikmati keseluruhan seni bina kota larangan ini ialah melalui kota-kota secara berperingkat. Setiap kota yang dilalui akan memberi satu gambaran yang berbeza dengan memiliki keistimewaan dan kecantikan tersendiri. Bagi membina kota larangan, konsep yin dan yang juga mempengaruhi seni bina kota larangan. Pembinaan kota larangan mesti mencapai keseimbangan antara elemen yin dan yang. Dalam struktur seni bina, bumbung dianggap memiliki elemen yang dan tiang memiliki elemen yin, di mana tenaga yang akan menurun daripada bumbung bangunan, malahan tenaga yin akan menarik daripada tiang bangunan. Dalam sistem pemerintahan dinasti Qing dan Ming, pemerintah dan para pembesar hanya dibenarkan membina satu kediaman yang mengikut pangkat dan permintaan. Sebagai buktinya, kota larangan pada luaran kelihatan bersaiz besar dan megah, tetapi Dewan dalaman bersaiz kecil kerana dewan itu dibina hanya untuk bertujuan sebagai tempat pertemuan untuk Maharaja membincangkan hal ehwal negara dengan para pembesar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Arisha atas penjelasan yang penuh dengan informasi itu. Sekarang saya Faradanya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kota larangan. Kota larangan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pertahanan yang merangkumi parit dan dinding, mahkamah luar dan mahkamah dalam. Pertama sekali, pertahanan.
Di sekitar bandar ini, terdapat parit selebar 52 meter sebagai barisan pertahanan pertama. Untuk keselamatan, kota larangan ditutup dengan tembok pertahanan setinggi 10 meter yang mempunyai lilitan 3,430 meter. Di setiap sudut kota larangan, ada sebuah menara pengawal yang megah yang dijaga ketat. Terdapat 4 gerbang di setiap arah kota larangan. Gerbang Meridian di selatan, pintu gerbang Ilahi di utara, gerbang kemuliaan timur di sebelah timur, dan gerbang kemuliaan barat di sebelah barat. Sebilangan besar pelawat memasuki kota larangan melalui Tiananmen, Gate of Heavenly Peace. Melalui pintu gerbang, melintasi daratan yang berturak patah yang luas, anda akan sampai ke pintu masuk utama ke Istana Gerbang Meridian ataupun dikenali sebagai Woman dalam bahasa Cina. Pintu keluar utama kota larangan adalah pintu kekuatan ilahi. Kedua, Mahkamah Islam mempunyai 3 bahagian utama di mana Maharaja menghadiri upacara besar dan menjalankan urusan negara. Dewan pertama adalah Dewan Keharmonian Tertinggi ataupun dikenali sebagai Tai Hidian, struktur terpenting dan terbesar di kota larangan. Naga Takhta Maharaja ataupun dikenali sebagai Longkok Dewan ini. Dewan kedua, di belakang Hal of Harmony Tertinggi adalah Hal of Harmony Tengah ataupun dikenali sebagai Zong Hidian, tempat rehat Maharaja sebelum mempengerusikan acara-acara besar yang diadakan Harmoni Tertinggi. Kaisar akan melatih pidato dan persembahan mereka di sini sebelum bertolak ke kuil syurga untuk upacara pengorbanan. Dewan terakhir adalah Hall of Preserving Harmony ataupun dikenali sebagai Bo Hidian. Digunakan untuk jamuan dan kemudian untuk pemeriksaan kekaisaran. Sekarang, saya akan terus cakap tentang Mahkamah Dalam. Keluar dari Hall of Preserving Harmony, anda akan melihat sekumpulan besar marmar yang diukir dengan reka bentuk awan dan naga. Pergi lurus dan anda akan melihat pintu gerbang lain yang disebut pintu kemuliaan syurgawi ataupun dikenali sebagai Tian Qingmen. Ini adalah pintu masuk utama ke ruang tamu dalaman. Istana Kedamaian mempunyai 3 struktur utama di bahagian belakang utara kota larangan. Struktur pertama di dalam pelataran adalah Istana Kesucian Syurgawi ataupun dikenali sebagai Tian Qinggong, tempat tidur para maharaja. Struktur kedua di belakangnya adalah Istana Kesatuan dan Perdamaian ataupun dikenali sebagai Zhao Taidian, di mana anjing laut kerajaan disimpan. Dewan ketiga adalah Hall of Terrestrial Tranquility ataupun dikenali sebagai Kuninggong, bilik perkahwinan maharaja. Di sebelah kiri gelanggang dalaman, pelancong akan menemui Dewan Budaya Mentol ataupun dikenali sebagai Yang Xingdian, bangunan yang paling penting. Sejak zaman Maharaja ketiga Yongzheng, semua Maharaja Qing, 8 orang, tinggal di balai ini. Selain 3 bangunan utama, terdapat 6 istana timur dan 6 istana barat, tempat Maharaja biasa menangani urusan sehari-hari dan yang merupakan tempat tinggal Maharaja dan gundik. Diubah menjadi ruang pameran, mereka sekarang mempamerkan segumpulan harta karun yang menakjubkan. Keluar dan pergi lebih jauh ke utara, pelancong akan menemui Imperial Garden. Taman ini menawarkan perubahan estetik dari kompleks bangunan merah dan kelabu ke suasana yang berwarni-warni dan mewah. Seterusnya, saya akan bercakap tentang seni bina kota larangan. Berikut adalah 5 ciri utama. Pertama, simetri aksial dan orientasi selatan utara. Gerbang dan dewan penting kota larangan disusun secara simetri untuk mewakili kuasa tertinggi Maharaja yang dibeli oleh syurga dan tempat di mana dia tinggal menjadi pusat dunia. Semua pintu dan dewan penting kota larangan disusun secara simetri pada paksi tengah utara selatan Beijing lama. Syurga dianggap sebagai Polaris ataupun bintang utara, satu-satunya bintang yang kelihatan tidak bergerak di langit utara, dan susun atur kota larangan mengarahkan pengunjungnya ke syurga. Kedua, pertukangan tertinggi. Kota larangan adalah kompleks struktur kayu kuno terbesar dan terlengkap di dunia. Rangka utama semua bangunan dibina dengan balok kayu dan tiang berkualiti tinggi, termasuk seluruh batang kayu Phoebe dan Zenon yang berharga dan dari hutan di barat daya China.
Tukang kayu Kota Larangan menggunakan sambungan mortis dan tenon yang saling berkaitan untuk membina bangunan istana yang hebat secara harmoni tanpa paku. Hal ini adalah kerana paku dianggap ganas dan tidak harmoni. Ketiga, warna imperial. Merah dan kuning adalah warna Kota Larangan yang utama. Warna utama Kota Larangan berwarna kuning dan merah. Dinding, tiang, pintu dan tingkap sebahagian besar dicat dengan warna merah yang dianggap sebagai simbol nasib baik dan kebahagiaan dalam budaya Cina. Semasa dinasti Ming dan Qing, kuning adalah simbol kekuatan tertinggi dan hanya digunakan oleh keluarga imperialis. Sekiranya anda naik ke puncak Scenery Hill di Jingshan Park dan menghadap Kota Larangan, anda akan melihat hamparan bumbung jubin kaca berwarna kuning. Keempat, hiasan bumbung. Terdapat sebaris patung binatang mistik yang diletakkan di sepanjang lorong-lorong dewan yang hanya untuk kegunaan rasmi. Haiwan seperti naga, burung phoenix dan singa mempunyai erti yang bermakna dalam budaya Cina. Bilangan haiwan berbeza berdasarkan kepentingan bangunan. Terdapat 9 haiwan di Hall of Harmony tertinggi, struktur terpenting di Kota Larangan dan 7 di Istana Ketenangan Bumi, tempat kediaman permaisuri. Kelima, singa batu ataupun gangsa. Dalam budaya Cina, singa adalah raja binatang dan dianggap sebagai simbol kuasa dan kekuatan. Singa batu dan gangsa terkenal sebagai bersimbolkan sebagai penjaga istana dan banyak dilihat di sebelah gerbang banyak pekarangan Istana Kota Larangan. Singa selalu berpasangan dengan singa betina di sebelah kiri dan jantan di sebelah kanan. Terima kasih. Terima kasih kepada Farah atas perkongsian tersebut. Kota Larangan ditemukan pada zaman dinasti Ming. Ia merupakan istana ataupun kediaman di zaman dinasti Ming hingga akhir dinasti Qing sepanjang 500 tahun, iaitu pada 1420 hingga 1912. Dinasti Ming merupakan kerajaan terakhir yang diperintah oleh bangsa Cina sebelum sekali lagi dijajah oleh bangsa asing, iaitu bangsa Manchu yang menubuhkan dinasti Qing pada tahun 1936 hingga 1912. Pada zaman dinasti Ming ada naik turunnya. Pada mulanya Zhu Yunzang giat meningkatkan kuasa pentadbiran yang bersifat perda, bunuh menteri yang berjasa dan menindas rakyat yang menentang beliau. Selepas beliau mangkat, cucu beliau menaiki takhta tetapi digulingkan oleh bapa saudaranya iaitu Zhu Li. Pentadbiran semasa dinasti Ming dikuasai oleh penasihat raja kerana ramai raja yang muda dan tidak berpengalaman dalam pentadbiran negara. Pada zaman pertengahan Ming, pemberontakan petani sering berlaku. Semasa berlaku penindasan, Zhang Zhuzang, ahli politik terkenal pada masa itu, telah mencadangkan beberapa idea supaya dapat meredakan konflik antara pelbagai masyarakat. Selepas itu, dinasti telah berkembang maju. Banyak karya yang dihasilkan pada masa itu. Contoh seperti karya yang telah disebutkan oleh kumpulan saya. Selepas itu, kemenangan Qing juga disebabkan oleh kemunculan satu lagi pemberontakan besar-besaran yang dicetuskan oleh orang Cina sendiri, iaitu pemberontakan petani antara tahun 1628 hingga 1644 yang dipimpin oleh Li Zicheng dan Zhang Xianzong yang tercetus di wilayah Shanxi. Tentera dinasti Ming semakin lemah kerana terpaksa berhadapan dengan dua serangan besar-besaran dari utara dan barat. Pertempuran sengit berlaku antara tentera kerajaan Ming dan dengan pemberontakan menyebabkan kedua-dua pihak mengalami kehilangan tentera yang ramai dan akhirnya pemberontak berjaya menakluki kota Beijing daripada Ming. Maharaja Chongzheng membunuh diri dengan menggantungkan diri sebelum tentera pemberontak memasuki Istana Larangan. Dengan kematian Maharaja Chongzheng, dinasti Ming mula berpecah belah mengikuti pemerintahan berdasarkan wilayah. Pertempuran yang berlaku antara tentera pemberontak pimpinan Li Zicheng yang berjumlah 100,000 menentang gabungan tentera Wu Sangwei dan Puteri Dorgon dari Qing yang berjumlah 160,000
orang berpihak kepada Qing dan Wu. Antara faktor kekalahan Li Ziqing ialah kerana tenteranya keletihan akibat meredah perjalanan jauh dan baru sahaja selesai menempuh peperangan yang panjang menantang dinasti Ming. Li dan saki-baki tenteranya yang terselamat mengundurkan diri ke Beijing dan menghancurkan kota Beijing sebelum tentera Qing dan Wu tiba di Beijing. Kemudian Li melarikan diri ke Xi'an dan meninggal dunia di sana. Wu Sanghui pula dinaikkan pangkat menjadi putera dan menjadi orang yang bertanggungjawab menakluki dinasti Ming Selatan, yang kemudiannya beliau pula bangkit memberontak melawan dinasti Qing dengan melancarkan pemberontakan yang dikenali sebagai Revolusi 3 Februari. Maka berakhirlah zaman dinasti Ming dan Qing. Kesimpulan yang kita boleh dapat adalah sehebat mana pun tentera ataupun kerajaan itu akan jatuh juga akibat kelemahan pemimpin tersebut, dan juga meminta pertolongan atas kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih Atira atas ulasan yang menarik berkaitan dengan dinasti pada masa Kota Larangan. Seterusnya saya akan memberikan ulasan tentang keunikan atau sumbangan Kota Larangan tamadun Cina. Pertama, keunikan Kota Larangan ini ialah namanya sendiri. Pernahkah anda bertanya-tanya bagaimanakah nama ini dijadikan? Hal ini disebabkan Kota Larangan juga dikenali sebagai Zat Jingcheng dalam bahasa Mandarin. Z dalam bahasa Mandarin merujuk pada bintang Ziwei Polaris. Menurut astronomi Cina kuno, bintang Ziwei terletak di tengah-tengah 28 bintang yang bermaksud ia adalah jantung langit. Maharaja Cina percaya bahawa kuasa mereka diberikan oleh Tuhan. Jadi mereka adalah jantung kuat negara ini. Di samping itu, jin dalam bahasa Cina bermaksud dilarang. Kota Larangan ini adalah tempat di mana maharaja dan bangsawan lain tinggal. Orang lain dilarang masuk tanpa kebenaran dan sekiranya orang tidak mengikutinya, mereka berisiko dihukum mati oleh maharaja. Dan akhir sekali, Cheng dalam bahasa Cina bermaksud bandar. Kota terlarang boleh disebut kota kerana kompleks istana yang megah. Selain itu, keunikan Kota Larangan ini adalah pada tahun 1987, ia telah disenaraikan oleh UNESCO sebagai tapak bersejarah yang mempunyai koleksi struktur kayu purba yang paling banyak di dunia. Di samping itu, keunikan Kota Larangan ini ialah ia mempunyai hiasan bumbung yang melambangkan taraf kedudukan seseorang. Contohnya, setiap penjuru bumbung bilik atau dewan akan dihiasi dengan patung. Makin banyak patung di sesuatu bilik, makin tinggi taraf bilik tersebut. Paling tinggi jumlah patung adalah di Hall of Supreme Harmony yang mempunyai 10 patung. Tidak asing juga, dikatakan hampir setiap bangunan di Kota Larangan mempunyai bumbung berwarna kuning. Mesti kamu tanya-tanya kenapa? Hal ini kerana pada waktu dulu, kuning adalah warna rasmi untuk maharaja. Oleh itu, ia menjadi salah satu keunikan kota ini. Akhir sekali, keunikan Kota Larangan ini ialah ruang-ruang di sini mempunyai susunan ruang yang melambangkan bumi dan syurga. Ruang utama, gelanggang luar dan dalam semuanya disusun dalam kumpulan 3, bentuk diagram Qian yang mewakili syurga. Kediaman inner court sebaliknya disusun dalam kumpulan 6, bentuk trigram Kun yang mewakili bumi. Selain itu, sumbangan Kota Larangan ini ialah ia telah menyumbang banyak dalam kesenian tamadun Cina. Hal ini kerana kini Kota Larangan ini menjadi muzium yang mempunyai antara banyak artifak bersejarah yang ditinggalkan sejak dinasti Qing dan dinasti Ming, seperti lukisan, seramik, materai, stelsel, patung, barang bersurat, barang-barang gangsa, barang-barang animal dan lain-lain. Menurut audit terbaru, ia mempunyai 1,862,000 karya seni. Di samping itu, Perpustakaan Kekaisaran menyimpan sejumlah besar buku-buku langka dan dokumen bersejarah, termasuk dokumen pemerintahan dinasti Ming dan Qing yang sejak itu dipindahkan ke Arsip Sejarah Pertama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Aisyah atas penjelasan yang sangat menarik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cabaran pembinaan Kota Larangan. Masalah kebersihan di seni bina tamadun China. Cabaran yang dihadapi pada era moden adalah masalah pelancong yang terlalu banyak.
Misalnya, kota larangan terbuka untuk semua pelancong melawat dengan membeli tiket. Menurut statistik, bangunan bersejarah tersebut menerima 10 dan 15 juta pengunjung masing-masing setiap tahun. Ini telah menyebabkan pelbagai masalah kepada bangunan-bangunan tersebut, iaitu kebersihan tidak dijaga, seni bina dirosakkan oleh pengunjung dan gejata vandalism. Yang kedua ialah ancaman gempa bumi. Bencana alam yang utama menjadi ancaman untuk seni bina tamadun Cina adalah gempa bumi. Dalam setiap pembinaan yang dirancang, pakar seni bina pada zaman tamadun Cina mesti mempertimbangkan kesan gempa bumi. Dalam hal ini, setiap pembinaan mesti dilengkapi dengan teknologi pembinaan yang mampu membasmi kesan keruntuhan yang mungkin disebabkan oleh bencana gempa bumi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Arisha atas penjelasan tentang cabaran yang dihadapi oleh Kota Larangan. Kami berharap bahawa video yang telah kami ulaskan dapat memberi sedikit informasi tentang Kota Larangan. Sekian, terima kasih.